Baiklah murid-murid, pada kali ini kita bertemu kembali bersama dengan Cikgu Jin untuk sejarah KSSM Negara 4. Baiklah murid-murid, hari ini untuk kali ini merupakan ulang kaji siri ulang kaji, dan kita akan mulakan bab 1 warisan negara bangsa siri ulang kaji, iaitu untuk 1.1 latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, dan 1.2 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Okey, baiklah murid-murid, kita akan teruskan untuk siri ulang kaji kita pada kali ini. Baik. Bab 1 warisan negara bangsa. Ya, kalau kita lihat 1.1 merupakan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Ya, jadi kemunculan dan kemasyhuran kerajaan alam Melayu, kalau kita lihat membuktikan bahawa asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat lagi. Jadi wujud asas kerajaan alam Melayu yang masyhur pada ketika itu, contohnya seperti wujudnya kerajaan alam Melayu yang agung pada ketika itu seperti kerajaan Funan, kerajaan Champa, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara, kerajaan Sriwijaya, Angkor, dan juga kerajaan Majapahit. Jadi ciri-ciri negara bangsa yang wujud sebelum kedatangan Barat, yakni negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah berbeza dengan ciri-ciri negara dari Barat. Itu adalah daripada segi latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, seterusnya kita teruskan kepada ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, iaitu sebelum kedatangan Barat. Pertama sekali, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu adanya raja. Terdapat 4 ciri yang perlu kita ingat. Pertama adalah adanya raja, iaitu raja merupakan tonggak utama kerajaan dan dianggap suci oleh masyarakat pada masa itu. Contohnya Raja Champa yang dianggap sebagai dewa Siva. Jadi murid-murid kena ingatlah, Raja Champa dianggap sebagai dewa Siva. Yang kedua ciri-cirinya adalah undang-undang. Kenapa undang-undang? Adalah untuk memastikan kesejahteraan kerajaan pada ketika itu dan merupakan panduan pentadbiran kerajaan. Itu fungsi undang-undang pada masa itu. Contohnya, kerajaan Majapahit telah mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Jadi kena diingatlah, Majapahit mengamalkan kerajaan Kutara Manawa, mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Jadi murid-murid kena ingatlah. Yang ketiga, wilayah pengaruh, yang mana rakyat menerima kekuasaan raja, merujuk kepada rakyat menerima kekuasaan raja. Contohnya kerajaan Funan mempunyai wilayah meliputi dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar, dan juga segenting Kerak. Jadi semua wilayah-wilayah ini wujud ketika kerajaan Funan. Dan yang keempat, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah rakyat, yang mana rakyat ini biasanya setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya rakyat Sriwijaya, murid-murid, yang mana melakukan upacara persetiaan dan minum air sumpahan sebagai bukti kesetiaan rakyat kepada raja mereka. Okey, kita teruskan 1.2, iaitu ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan masyarakat yang tersusun dan corak politik yang tersendiri. Jadi ada 6 lebih kurang ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah murid-murid kena ingat, perlunya ada kerajaan, iaitu muncul kerana adanya raja. Maknanya kerajaan muncul kerana adanya raja, iaitu raja merupakan pemerintah tertinggi dibantu oleh pembesar. Maknanya ketua adalah raja dan dibantu oleh pembesar. Dan yang kedua
adalah rakyat, yang mana rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang. Kesejahteraan rakyat dijamin oleh Sultan dan hak dijamin oleh Sultan manakala rakyat pula mengakui kekuasaan Sultan. Maknanya kesejahteraan rakyat dijamin oleh Sultan dan manakala rakyat pula mengakui kekuasaan Sultan. Kekuasaan Sultan. Jadi inilah ada di antara rakyat dengan Sultan tadi. Dan yang ketiga, kedaulatan. Yang mana kedaulatan melambangkan kekuasaan tertinggi Sultan. Dan hak mutlak Sultan untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. Okey, itu yang ketiga, ciri-ciri negara bangsa yang ketiga. Yang keempat adalah wilayah pengaruh, yang mana kawasan pemerintahan raja yang diakui oleh rakyat. Yang mana wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Jadi murid-murid kena ingatlah, wilayah pengaruh Melaka ini melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Maknanya ada tiga. Ada tiga. Okey, yang kelima adalah ciri daripada segi undang-undang. Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang bertulis zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang mana ianya digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Jadi maknanya pada ketika itu Melaka sudah ada undang-undang bertulis. Dan yang terakhir adalah lambang kebesaran. Lambang kebesaran ini merupakan ciri yang keenam Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan identiti kerajaan dan keistimewaan Kesultanan Melaka dan juga menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Jadi itulah dia murid-murid, kita telah belajar yang pertama ciri-ciri negara bangsa kerajaan awal Melayu, iaitu ada 4 kesemuanya. Cikgu boleh imbas kembali secara ringkas. Ada 4 kesemuanya, iaitu adanya raja, adanya undang-undang, ciri daripada segi wilayah pengaruh dan juga rakyat. Sementara untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka pula ada 6. Cikgu ulang sekali lagi, iaitu adanya kerajaan, adanya rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Jadi itu saja untuk hari ini murid-murid, iaitu ulang kaji siri 1 untuk bab 1 ini, KSSM Sejarah Tingkatan 4. Semoga kita bertemu lagi untuk siri yang akan datang. Moga perkongsian cikgu ini bermanfaat kepada anda semua. Jadi kita berjumpa lagi dalam program bersama Cikgu Jim.